Viral di TikTok, Melayu bersilat di dalam kawasan Masjid Nabawi. Dan baru-baru ini juga orang kafir dah dibenarkan untuk masuk ke Masjid Nabawi. Dek beredar video orang kafir dah masuk ke kawasan Masjid Nabawi sehingga ada yang berpakaian tidak senonoh sesuka hati. Dan ianya berulang kali, sedangkan ia adalah tempat suci umat Islam dan adanya makam Rasulullah. Kenapa perkara ini berlaku? Dan adakah dah dibenarkan perkara tersebut? Kita akan share dalam video kali ini. Jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Isu yang kita nak bahas hari ini mungkin agak tidak disenangi oleh beberapa pihak disebabkan ia mungkin akan mengguris perasaan mereka. Tetapi kita akan cuba untuk berlapik dan sampaikan juga. Sahabat semua, umum kita ketahui sejak pemerintahan Muhammad bin Salman ni yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 2015, maka banyaklah perubahan yang dia lakukan dari tahun ke tahun, sehingga kan kita tidak tahu apa lagi nanti yang dia akan buat. Sedangkan ia baru menjadi putra mahkota, belum lagi menjadi raja yang ke-8. Dan antara yang dia dah lakukan ialah pembangunan yang tidak berhenti-henti. Dibina tidak cukup dengan The Line, The Mukab, ditambah lagi pembinaan demi pembinaan. Dan perubahan yang dilakukan oleh MBS ini bukan sahaja kepada pembangunan yang cuba untuk mengalahkan Eropah, sebab dia nak Arab Saudi ini melebihi Eropah dengan maksud Timur Tengah Eropah yang baru. إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. إذا نجحنا في الخمس سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر، وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. Tetapi perubahan juga dilakukan dalam kehidupan seharian orang Islam di negara yang terdapat tanah suci bagi umat Islam itu, dengan suburnya konsert di berbagai tempat yang ianya dilakukan tahun demi tahun, dan ia sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelum ini, dari pada raja pertama sehinggalah kepada raja ke-6. Tetapi ianya dimulakan oleh MBS juga. Hampirnya semua artis-artis yang terkenal dekat Eropah, dekat Barat dah sampai ke Arab Saudi membuat konsert mereka. Dulunya tanah Arab yang penuh dengan majlis-majlis ilmu dan Al-Quran, kini penuh pula dengan konsert dengan terjoget-joget tanpa mengira ada apa yang tidak sepatutnya. Tidak cukup dengan itu, mereka juga dah menyambut apa yang tidak boleh disambut oleh orang Islam. Sebagai contoh Halloween. Bahkan beberapa undang-undang dah mula dilonggarkan. Wanita dah dibolehkan untuk tidak bertudung. Perkara ini kita boleh saksikan sendiri di konsert dan tempat-tempat umum. Bukan setakat itu sahaja, juga Arab Saudi membuka tempat yang dilaknat, iaitu Al-Ula, untuk dijadikan tempat pelancongan dan konsert juga dilakukan di sana. Ini semuanya demi membantu ekonomi negara. Dan yang terbaru saya perasan ialah munculnya entiti yang kurang ajar, kurang adab di tempat suci, khususnya di Masjid Nabawi. Orang kafir dah boleh masuk ke Masjid Nabawi dengan berpakaian yang tidak sopan, menunjukkan sikap mereka seolah-olah kawasan itu hanyalah tempat pelancongan. Dan terbaru pula, Melayu tidak juga ketinggalan menunjukkan siapa mereka di mata dunia dengan bersilat, cara pakai dan sebagainya. Pertama sekali, berkenaan silat, ia sebenarnya perkara yang baik. Selain untuk mempertahankan diri, ia juga menunjukkan identiti sesuatu bangsa. Tetapi kita kena ingat, tidak semua tempat kita boleh melompat dan tunjuk perangai kita, kerana pada satu-satu tempat wujudnya adab juga peraturan. Salah satunya ialah di Masjid Nabawi yang terdapat baginda Nabi SAW di sana. Dan kita ke sana untuk mengubati kerinduan, juga untuk mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Sebagaimana hadis Rasulullah yang bermaksud, barang siapa datang menziarahiku tanpa tujuan lain kecuali untuk menziarah kepadaku, maka aku berhak menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Jadinya makam baginda Nabi SAW juga para sahabat tidak jauh daripada tempat mereka bersilat. Dan tempat mereka bersilat ini masih lagi termasuk dalam kawasan Masjid Nabawi, kerana ia adalah kawasan tempat orang solat juga, masih berada dalam pagar Masjid Nabawi. Dan juga kita ziarah ke Madinah ini seperti kita
ziarah baginda Nabi SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud, barang siapa berziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka seakan-akan ia berziarah pada waktu aku masih hidup. Juga kita datang ke sana adalah untuk tujuan ziarah sebagaimana saranan baginda Nabi SAW, yang bermaksud janganlah mengadakan ziarah kecuali ketiga masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Dan daripada pesanan baginda Nabi itu tidak lain, kita ke sana adalah untuk tujuan ziarah dan juga menambah ibadah, kerana ibadah kita di sana dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, solat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 solat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Jadinya jelas di sini, sebagai orang yang datang ziarah ke sana, tujuan kita adalah ibadah. Dan daripada video yang viral itu, ianya dirakam oleh bukan orang Asia, kerana nama di TikTok itu adalah Atir Abbas. Dan dalam komen video tersebut banyaklah yang kecam. Bukan sahaja daripada Malaysia tetapi negara lain juga yang mahu orang Asia Tenggara ini lebih beradab. Give some respect kepada baginda Nabi SAW. Dan daripada video itu juga kita boleh nampak seorang ayah diiringi oleh 2 orang anaknya. Kiranya si ayah ni bawa 2 orang anaknya lah untuk bersilat di Masjid Nabawi. Untuk pengetahuan sahabat semua, perkara ini sebenarnya bukan hanya sekali, tetapi ada juga negara lain yang buat. Dan perbuatan itu boleh dikatakan menunjuk-nunjuk, dan kemungkinan besar orang Melayu yang buat, sama ada orang Malaysia ataupun Indonesia. Sahabat semua, kita berbalik kepada orang kafir ataupun bahasa lembutnya non-Muslim yang baru-baru ini beredar video mereka masuk ke Masjid Nabawi dan juga ke Tanah Haram ataupun disebut Haramain, iaitu 2 tanah haram. Sebenarnya sebelum ini pernah dah ada orang kafir yang menyamar sebagai Muslim dan viral, iaitu seorang penyanyi rap yang masuk ke Mekah semata-mata nak tunjuk kepada orang lain yang dia boleh lepas dan mampu masuk meskipun dia Kristian. Oh my God. Tapi kali ini berbeza, yang datang bukannya menyamar tapi dengan sengaja masuk ke tanah suci seolah-olah sedang holiday. Seperti dah membenarkan non-Muslim masuk ke sana, dan jawapannya ialah yes. Orang non-Muslim hari ini dah dibenarkan masuk ke tanah suci kedua umat Islam, yang mana sebenarnya sebelum ini non-Muslim tidak dibenarkan ke Madinah walaupun berkembangnya teknologi pada tahun 2010 sehingga kepada tahun 2020. Kita tidak lagi nampak non-Muslim masuk ke Madinah dan viral. Tetapi pada tahun 2021, peraturan ini telah pun dilonggarkan oleh Muhammad bin Salman. Jadinya di luar musim haji, pelancong bukan Islam kini boleh masuk dah ke Madinah dengan peraturan berpakaian sopan dan hanya menuju ke pagar Masjid Nabawi sahaja dan mengambil gambar daripada luar. Adapun kemasukan ke dalam pagar Masjid Nabawi masih lagi dilarang bagi orang bukan Islam. Walau bagaimanapun, sehingga April pada tahun 2023, penguatkuasaan peraturan ini adalah longgar, dan ya, non-Muslim pun dah masuk ke dalam pagar Masjid Nabawi sekarang. Boleh dikatakan sesiapa sahaja dah boleh masuk kerana tidak ada pemeriksaan di pagar masjid. Sehinggalah ada yang viral sebelum ini, mereka membuka pakaian mereka, jubah mereka dan tudung mereka, dan berpakaian tidak senonoh di dalam kawasan masjid dengan tujuan untuk menghina dan memperlekeh. Adapun kebenaran untuk masuk ke Masjid Nabawi ini, saya tidak tahu sama ada ini akan memberi kebaikan ataupun sebaliknya. Semoga sahaja mereka yang datang ke sana akan mendapat hidayah dan terbuka hati mereka kepada Islam, tidak melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. Kita berharap macam tu. Tetapi kita kena ingat, orang kafir tetaplah dengan perangai mereka. Pasti ada sahaja perkara yang di luar kawalan kita. Adapun untuk masuk ke Mekah, non-Muslim tidak dibenarkan sama sekali, kerana sememangnya ada pemeriksaan juga adanya signboard yang menyatakan non-Muslim tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Disebabkan ia perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana orang kafir adalah najis. Maksud najis di sini ialah akidah mereka yang masih mensyirikkan Allah serta mereka menyembah berhala dan sebagainya. Dan juga ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan di luar tanah haram, tetapi bila berada di sana maka perkara itu dilarang. Ya, haram ataupun dilarang melakukan perkara tersebut atas perintah Allah. Di samping itu juga kita ihtiram, iaitu menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan larangan orang kafir masuk ke Mekah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kepercayaan orang-orang kafir musyrik itu najis. Oleh itu janganlah mereka menghampiri Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu bimbangkan kemiskinan, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya jika Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan menurut Imam Syafi'i, ayat tersebut melarang orang bukan Islam daripada masuk ke Masjidil Haram sahaja, manakala masjid-masjid lain masih boleh dimasuki oleh mereka. Dan juga daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala itu kita faham Allah menyuruh orang-orang beriman untuk menegah, melarang orang kafir untuk mendekati Masjidil Haram. Nak dekat pun Allah larang, fala yaqrabu, apatah lagi kalau masuk dan berada dekat dengan Kaabah. Meskipun begitu, ada yang juga yang terlepas disebabkan penyamaran dan sebagainya. Raja yang terdahulu terus melarang non-Muslim untuk masuk ke Madinah, tetapi raja hari ini tidak mengambil berat perkara tersebut. Sahabat semua, larangan ke Mekah ni biarpun melibatkan urusan bisnis yang mendatangkan keuntungan,
pun dilarang, kerana jika orang beriman yang jaga Masjidil Haram takut kemiskinan, Allah akan memberi kekayaan. Itu adalah janji Allah. Dan sememangnya benar, bila kita fikir balik, tanah Arab yang tandus ini tidak memiliki banyak buah-buahan, tanaman, hanyalah tempat berbatuan, tapi Allah jadikan ia tempat yang aman dan sentiasa dipenuhi dengan buah-buahan dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji Allah kepada tanah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah melindungi mereka dan menjadikan negeri Mekah tempat tinggal mereka sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman daripada segala jenis sebagai rezeki pemberian daripada sisi kami. Benar, kami telah menjadikan semuanya itu, tetapi kebanyakan mereka tidak memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya serta bersyukur. Jadinya atas perintah Allah Subhanahu wa taala itu, kita tidak perlu risau dan takutkan kemiskinan dengan berharap kepada orang kafir, apatah lagi membenarkan mereka masuk ke dalam Mekah. Meskipun begitu, bila Madinah dah dibuka untuk non-muslim, pasti akan mudah juga untuk mereka masuk ke Mekah. Semoga sahaja yang datang ke bumi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapat kebaikan, juga mereka akan membawa sesuatu untuk mengubah kehidupan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Dan bagi kita orang Asia Tenggara ini, tidak perlulah lebih-lebih menunjukkan siapa kita, apa budaya kita di tanah suci itu, sebab tempat itu bukanlah tempat untuk membuat pertunjukan, tetapi tempat untuk beribadah dan mengambil ibrah, dakwah juga perkembangan Islam sehinggalah ke seluruh dunia. Sama-sama beringat. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.